الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Gunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2 muka surat 165. Kita masih lagi berada dalam tafsir surah At-Taubah. Tafsir surah At-Taubah. Kita sambung ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza unzilat suratun an aminu wajahidu ma'a rasulih. Dan apabila diturunkan satu surah Quran, disuruh dalamnya bahawa beriman kamu dengan Allah dan berperang kamu serta Rasul. Ista'zanaka ulut qawli minhum. Nescaya minta izin akan kamu, wahai Muhammad, oleh orang yang kekayaan daripada mereka itu. Ayat yang kita nak baca ni sambungan daripada yang kita baca bulan lepas. Bulan lepas ayat lebih fokus kepada cerita orang munafik. Bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan pencetus ataupun pengasas munafik di Madinah. Yang macam-macam cerita dia buat ke Nabi SAW, macam-macam benda dia buat bagi sakit hati Nabi, bagi sakit badan Nabi, bagi macam-macam benda jahat dia buat ke Nabi. Tiba-tiba bila dia sakit, bila dia nak mati, dia pesan ke anak dia. Dia suruh anak dia pergi cakap ke Nabi kalau sekiranya dia mati, yang pertama minta jubah Nabi buat kapan dia. Yang kedua minta Nabi sembahyangkan mayat dia. Ini kita baca bulan lepas. Dan Nabi SAW pun bila dengar benda ni, Nabi nak tunaikan kehendak dia. Bila dia mati, Nabi bagi jubah Nabi dan Nabi nak semayangkan mayat dia, yang kemudiannya dihalang oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan Nabi sampai kata, kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh ampunkan dia ni dengan kerana aku minta ampun kat Tuhan, banyak mana pun, berapa kali pun aku nak minta ampun dekat Tuhan supaya dia ni diampunkan. Yang kemudiannya turun ayat mengingatkan Nabi SAW kalau manusia macam Abdullah bin Ubay bin Salul ini dilarang orang-orang yang beriman semayang mayat dia. Malam ni kita sambung ayat 86 daripada surah At-Taubah juga. Dia masih lagi nak menceritakan tentang kisah orang-orang munafik ni yang 1000 dalih, 1000 helah, 1000 alasan diberikan dengan tujuan untuk tak mau terlibat dengan Islam. Maka ayat malam ni pula dia kata, wa idza unzilat suratun an aminu billah wajahidu ma'a rasulih. Bila sahaja Allah turunkan satu surah daripada Quran, yang surah itu nak suruh supaya beriman dengan Allah dan nak suruh pergi perang sama dengan Nabi. Suruh beriman dengan Allah, suruh pergi perang sama dengan Nabi. Tuhan kata, ista'zanaka ulut tawli minhum. Nescaya akan minta izin kepada kamu orang-orang yang kaya-kaya daripada mereka itu. Yang ni daripada orang munafik. Orang munafik, orang kaya-kaya ni, mereka akan bagi macam-macam alasan untuk tak mau pergi perang dengan Nabi. Tuhan habang siap-siap dah. Sebelum lagi turun perintah pergi perang, Tuhan habang dah. Kalau turun, akan ada orang tak mau ikut. Dan orang yang tak mau ikut ni bukan kerana mereka ni ada alasan yang menasabah untuk tak pergi, tapi saja tak mau pergi. Kalau mereka ada alasan yang menasabah, misalnya uzur, sakit,
Misalnya mereka ni umur dah terlampau tua. Misalnya mereka ni orang perempuan ataupun budak-budak. Ataupun mereka ni orang cacat. Menasabah mereka minta uzur untuk tak mau nak pergi perang. Tapi mereka ni orang yang serba sihat, serba kaya, serba berkebolehan, berkemampuan untuk pergi perang. Tapi saja bagi excuse untuk tak mau nak ikut Nabi. Ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. Dan kata mereka itu, yakni orang-orang kaya yang munafik ini, tinggalkan akan kami duduk serta segala orang yang duduk. Dia pergi kata dekat Nabi, kami tak mau pergi. Bagi kami duduk, tunggu Madinah ni, tak apalah hampa pergi, kami jaga Madinah. Bagi alasan macam tu. Dia nak duduk sama dengan orang tua, dia nak duduk sama dengan orang cacat, dia nak duduk sama dengan orang sakit. Sedangkan dia orang yang sempurna itu. Firman Allah, Rabu bi an yakunu ma'al khawalih. Reda mereka itu bahawa ada mereka itu serta segala orang yang ketinggalan daripada perang, seperti orang perempuan, kanak-kanak dan orang-orang yang dhaif. Depa sanggup duduk dengan orang-orang yang tak sempurna ni. Depa sanggup duduk. Depa tak mau pi sama dengan orang-orang yang macam depa. Firman Allah, wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Dan telah tutup Allah atas hati segala mereka itu, yakni segala munafik itu, tidak terbuka hati mereka itu pada jalan agama, maka mereka itu tiada faham akan kerja yang jadi bahagia dunia dan akhirat, dan yang jadi celaka bagi diri mereka itu. Itu dia. Dengan kerana awal-awal tunjuk tak mau pergi ambil bahagian dalam agama, Allah kata tak ada benda lain yang Tuhan boleh bagi ke mereka ni melainkan wa tubi'a ala qulubihim. Tuhan sil hati mereka. Tubi'a ni bukan kata tutup. Tubi'a maksudnya sil, petri. Sekali kita tunjuk kita tak mau ke agama, 10 kali Tuhan benci kita. Ini akibat yang akan menimpa orang yang tunjuk tak suka kepada Allah, tak suka kepada agama Allah. Sekali kita tunjuk kata kita tak suka ke Islam, 10 kali Allah tunjuk dia tak suka kat kita. Tapi sekali kita tunjuk kita suka dekat Allah, 10 kali Allah tunjuk Allah suka kat kita. Dalam hadis dia kata, kalau sekiranya manusia ni berjalan nak pergi cari keredaan Allah, Allah akan mai berlari nak bagi keredaan pada dia. Kalau manusia langkah jengkai aja nak pergi dekat dengan Allah, Allah akan mai sambut dia satu hasta. Maka demikian juga halnya kalau sekiranya manusia tunjuk tak suka kepada agama Allah, Allah tunjuk Allah tak suka kat dia. Bila Allah turunkan perintah suruh pergi perang, bagi alasan untuk tak mau pergi perang, Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku sil terus hati dia. Biar tertutup hati dia, dia terus tak akan mau kepada agama sampai bila-bila. Maka jadilah mereka ni munafik. Yang akhirnya Tuhan kata, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ni, Allah letak dia di dasar api neraka Allah. Tuhan marah sungguh kepada orang ni. Mengaku dah kata Islam, pergi buat PL perangai macam orang yang menentang Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, lakinir rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Tetapi bermula Nabi SAW dan segala mereka yang beriman serta Nabi itu berperang mereka itu sungguh-sungguh dengan segala harta mereka dan juga nyawa mereka itu. Itu dia. Dalam masa yang sama, Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi pergi perang bukan saja habis harta, nyawa pun ada yang terbang. Mana boleh waktu Nabi SAW dengan sahabat-sahabat sanggup terbang nyawa kerana nak pertahan Islam, hang nak hidup menyerok di rumah. Wajarkah perbuatan yang macam ini? Sewaktu Nabi SAW susah payah nak bawa Islam, nak pastikan Islam mai kat kita lah ni, ada sebahagian orang tidur di rumah, tak mau nak pergi bantu Nabi. Wajarkah perbuatan yang macam ni? Dia kata, dan bermula bagi mereka itu segala kebajikan dunia akhirat. Dan bermula mereka itulah yang dapat kemenangan dengan syurga dan lepas daripada api neraka. Siapa yang ikut Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala janji dekat mereka ni, yang pertama dapat syurga. Yang kedua terlepas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, a'addallahu lakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Disediakan Allah Taala bagi mereka akan beberapa syurga yang mengalir daripada bawahnya oleh segala air sungai tawar. Ya ni tuan-tuan, kita tak tahu nak hurai macam mana. Heran betul Allah Subhanahu Wa Taala bila dia cerita pasal syurga, dia cerita di bawahnya mengalir sungai.
Macam mana ni? Apa hikmah di sebalik benda ni? Macam mana punya cantiknya surga ni? Sehingga kan tiap-tiap kali sebut Al-Jannah, Allah akan sambung dengan tajri min tahtihal anhar. Mengalir sungai di bawahnya. Sama-sama kita minta supaya Allah limpah rahmat dekat kita. Kita boleh masuk surga. Kita boleh tengok ni. Tuhan duk sebut banyak kali sangat sebut dalam Quran ni. Maknanya cantik sangat surga yang Allah sediakan kepada orang yang taat pada dia. Hal kekal mereka itu pada dalamnya apabila masuknya. Masuk surga, tak keluar dah. Masuk neraka ni dia ada dua. Satu masuk neraka kekal, tak keluar dah. Satu lagi masuk neraka, selesai dia azab, habis segala dosa dia, dibalas dengan azab sengsara dalam neraka, dia akan keluar masuk surga. Tapi masuk surga, dia tak patah balik ke neraka dah. Maka surga Allah Subhanahu Wa Taala ni siapa pun pergi jejak kaki masuk aja tak terbit dah sampai bila-bila, bahkan kekal di dalam dia selama-lama. Firman Allah, zalikal fawzul azim. Bermula yang demikian itu kemenangan yang amat besar, yakni di dalam syurga. Yang tiada sepertinya di dalam dunia, tak ada umpama dalam dunia ni. Tersahabatlah di dunia ni ada tempat elok, cantik macam mana, seronok duduk macam mana pun, dia kata tak ada bandingan dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Surga Allah ni sangat-sangat istimewa, tak ada bandingan dalam dunia. Firman Allah, waja'al mu'azziruna minal a'rab liyu'zana lahum. Dan datang oleh segala orang yang minta uzur, yakni daripada segala Arab kepada Nabi SAW, supaya diizin bagi mereka itu pada ketinggalan daripada perang Tabuk kerana uzur mereka itu. Maka izin Nabi SAW bagi mereka itu. Ada segolongan bila turun ayat Quran, perintah suruh pergi berjihad, suruh pergi perang. Ada sebahagian orang yang mereka ni memang mu'azzirun, memang mereka uzur sungguh. Mereka pergi jumpa Nabi. Apa pun pergi jumpa Nabi, minta izin dekat Nabi. Tak boleh pakai kata aku sakit, aku tak pergi. Tak boleh. Ada. Mesti kena pergi jumpa Nabi. Depan Nabi beritahu, ya Rasulullah, aku uzur macam mana, aku kena pergi juga kah? Kena pergi depan Nabi, pergi habang benda ni. Kalau Nabi kata tak apa, maka okey, terlepas dia daripada dosa. Walau uzur sekalipun, kena pergi jumpa Nabi, bagi tahu dekat Nabi, aku uzur dan aku tak boleh pergi. Maka sebahagian daripada orang-orang Arab yang ada pada masa itu, mereka ni al-mu'azzirun, mereka ni golongan yang uzur. Mereka pergi jumpa Nabi SAW, minta izin. Maka izin Nabi SAW akan mereka itu. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهِ وَرَسُولَهُ. Dan duduklah oleh segala mereka yang dusta Allah dan Rasul itu pada kata beriman, yakni daripada segala munafiqin yang datang minta uzur dusta itu. Tapi yang kata orang munafik ni, duk sihat elok, tak ada uzur apa, tak pergi jumpa Nabi, tapi tak mau pergi perang. Ada segolongan daripada golongan munafik ni tak pergi jumpa Nabi dan memang tak mau pergi perang. Ada sebahagian jumpa Nabi, habang kata tak boleh pergi perang, padahal dia sihat. Itu satu golongan. Satu golongan lagi langsung tak entang dekat Nabi. Tak payah pergi jumpa Nabi, aku nak pergi, aku tak mau pergi, aku punya suka. Macam ni punya perangai. Firman Allah, sayusibul ladzina kafaru minhum azabun alim. Lagi akan kena segala orang kafir daripada mereka itu azab yang sangat sakit pada dunia, yakni dengan bunuh dan tawan, dan azab akhirat dengan neraka selama-lamanya. Tuhan marah sungguh dekat hak jenis tak entang ke Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala kata, tapi ke mana depa ni? Atas dunia besar kemungkinan satu hari depa kena bunuh. Akhirat dah tentu dah neraka duk tunggu depa. Firman Allah, laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillah wa rasulih. Tiada dosa atas segala orang yang dhaif. Orang yang memang dhaif, lemah, tua, sakit, tak larat dan sebagainya, kalau tak pergi perang tak berdosa. Dan tiada dosa atas segala orang yang sakit. Dan tiada dosa atas segala mereka yang tiada dapat mereka itu barang nak buat belanja perang. Kalau sekiranya dia ni boleh nak pergi, tapi belanja tak ada. Nak pergi perang ni, nak pergi perang Tabuk ni, kita duk baca ni masih lagi cerita perang Tabuk. Tabuk ni satu tempat jauh daripada Madinah. Yang nak pergi tu tak boleh pergi berjalan, nak kena naik kenderaan pergi. Sebahagian daripada sahabat Nabi, ada sebahagian daripada sahabat Nabi nak pergi,
Tapi dia jenis orang miskin, tak ada kenderaan nak boleh pergi. Maka mereka pergi jumpa Nabi SAW, tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak boleh bagi kenderaan dekat kami? Kami tak ada duit nak beli kenderaan. Boleh tak boleh bagi kenderaan dekat kami? Kalau bagi kenderaan, kami nak pergi. Nabi SAW pun tak ada duit nak boleh beli kenderaan ni. Nabi kata, aku tak boleh bagi kenderaan dekat kamu. Menangis mereka ni kerana tak boleh pergi. Tuan-tuan tengok ni yang kata manusia ni hati dia macam tu. Ada yang hati ni kira Islam sangat-sangat. Dia sign mati lah. Untuk Islam ni dia sign mati lah. Ada manusia hati 50-50. Nak tak nak, nak tak nak, nak tak nak. Ada manusia ni mengucap 2 kalimah syahadah Islam. Tapi hati tak ada langsung dengan Islam. Ada manusia langsung tak mau masuk Islam. Banyak tuan-tuan lah ni. Banyak pihak nak buat kerja untuk agama. Yang menjadi constraint mereka ialah dari segi financial. Banyak pihak nak buat kerja untuk jalan Allah, untuk sabilillah ni. Banyak pihak nak buat. Tapi hak sangkutnya financial. Rumah anak yatim. Tuan-tuan, berapa banyak anak yatim yang terbiang ada dalam dunia ni. Dalam Malaysia ni, dalam Pulau Pinang ni. Anak yatim yang terbiang, mak tak ada, ayah tak ada, mak tak ada, ayah ada, ayah tak ada, mak ada dan sebagainya. Berapa banyak ada yang hidup mereka ni, kata nak abang punya susah jadi melarat dan sebagainya. Yang akhirnya membawa kepada rosak mereka. Nak cari pihak yang volunteer, yang suka rela nak pergi set satu rumah anak yatim, bukan set rumah bayar sewa saja. Nak hidup jaga budak-budak ni bukan kerja senang, tuan-tuan. Nak hidup jaga budak-budak ni daripada pagi dia balik tidur sampai dia nak tidur pula tu apa nak buat kat dia, sampai waktu malam dia tidur apa pengisian nak bagi kat dia, makan minum dia hari-hari, pendidikan tarbiyah untuk dia dan sebagainya, sampai nak bagi dia ni jadi manusia yang berguna, bukan senang. Kalau ada orang volunteer nak buat, sangkutnya ialah financial, duit tak ada. Maka kita kalau jumpa hak macam-macam ni, tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Bagi wa anfiqu fi sabilillah. Ambil kesempatan pun banyak. Ambil kesempatan juga, kata kena buka rumah anak yatim dan sebagainya, panggil budak-budak pakat berdiri sebaris, pakat duk peluk Quran dan sebagainya. Dia ambil gambar budak-budak ni, pergi merata tempat, abang kata dia ada jaga anak yatim dan sebagainya, minta derma, orang bagi duit, kawah aku tik duit ni pergi duk seronok tang manakah, budak-budak ni dia pergi makan sehari sekali je. Pun ada juga. Ni kata manusia, ni yang kata manusia. Kulit bagi nampak kata kenun dia nak buat kerja agama sangat-sangat, tengok-tengok kona. Ni kata manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tapi Islam suruh wa anfiqu fi sabilillah. Pada jalan Allah kita kena nafkah. Nak cari orang yang sanggup bekerja untuk nak jadikan orang baik ni, nak kerja nak tarik orang jadi baik ni sangat susah. Hak susah ni lah Islam suruh buat, dan Islam janji syurga kepada orang yang sanggup buat benda susah ni. Tuan-tuan, kita banyak lorong, banyak cabang dia ada nak buat baik. Budak-budak Mahat Tahfiz Masjid Negeri Pulau Pinang, ada 7 orang yang akan melanjutkan pelajaran ke Mesir. Daripada tamat dah dapat diploma hafaz Quran Masjid Negeri Pulau Pinang, mereka nak melanjutkan pelajaran ke Mesir. Tu dia hantar mai surat derma, bagi senarai punya panjang, kegunaan tiap-tiap seorang mau dia ada sampai 10,000. Pasal apa? Tahun pertama tak dapat beasiswa. Tahun pertama budak-budak tu pergi tak ada beasiswa. Kalau mereka perform dalam tahun pertama, keputusan baik, barulah tahun kedua Majlis Agama Islam akan bagi zakat, bagi bantuan duit zakat sebagai beasiswa mereka. Tahun pertama tak ada. Keperluan seorang modal ada 10,000 dengan penerbangan pergi balik, dengan makan minum di sana, dengan yuran pengajian, dengan nak beli baju sejuk dan sebagainya, macam-macam. Jumlah kasar dia ada dekat 10,000 seorang. Pak-pak mereka bukan orang kaya. Anak orang miskin, anak orang susah, macam-macam. Tak ada duit nak belanja untuk anak nak pergi mengaji. Hak tu pun kalau orang Pulau Pinang pakat bagi seorang RM1 pun 7 orang boleh pergi dah. 7 orang boleh pergi dah. Kalau kita bagi seorang RM1 pun 7 orang tu boleh pergi dah. Kalau seorang bagi RM5, kalau seorang bagi RM10, lagi cepat mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Siapa nak tolong mereka ni? Mereka nak pergi, nak hafal Quran. Bukan nak pergi hafal lagu Bob Tutopoli. Nak pergi hafal Quran. Kalau kita bagi pun tak ada rugi apa. Bagi RM10 pun tak apa dah. Tak ada rugi apa.
Mereka tubuhkan satu sekretariat lah ni. Di Masjid Negeri Pulau Pinang tu. Tubuh satu sekretariat dengan mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Ada satu sekretariat. Mereka sedia menerima bantuan daripada siapa-siapa. Sekretariat ni akan kutip duit. Duit yang dapat tu akan dibahagikan kepada 7 orang budak Nabi. Tuan-tuan, ada sikit sebanyak kat kita bagi tuan-tuan. Bagi. Anak kita tak boleh hafal Quran. Anak kawan kita boleh hafal. Kita ada sumbangan bagi untuk dia nak mulakan pengajian hafal Quran. Cukup tuan-tuan. Allah kira. Kalau sekiranya kita niat baik, Allah bagi dekat kita. Takut-takut di akhirat esok duk tengok hak kita sendiri buat tak ada apa. Hak ni aja pahala ada. Tuan-tuan, baru kita tahu betapa kita telah buat baik. Dan kita menyesal kerana tak buat lebih daripada itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sebahagian daripada sahabat Nabi ni ada yang hati ni berkobak-kobak nak pergi perang sama dengan Nabi SAW. Masalah dia miskin, nak beli kenderaan tak ada duit. Pergi jumpa Nabi, kok Nabi boleh dapat infak harta daripada siapa-siapa, kok boleh beli kenderaan untuk mereka naik. Nabi pun kata tak ada juga. Menangis kerana tak boleh pergi perang. Tuan-tuan pernah dengar cerita seorang ibu yang anak dia semua dah hantar pergi perang mati. Berapa orang dah anak mati kerana pergi perang, mati syahid dalam perang. Sampai dah habis dah anak dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia pergi kata kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku sangat sedih kerana kamu nak pergi perang ni, aku dah tak ada anak dah. Nabi SAW ingat dia sedih kerana anak dia semua dah mati dalam perang, maka dia sedih, dia tinggal seorang. Bila tanya dia kata dia bukan sedih pasal anak ada semua dah mati syahid. Tapi dia sedih kerana tak ada dah anak nak boleh hantar pergi mati syahid. Itu dia tuan-tuan. Ini bukan cerita wayang, ini bukan cerita pergi buat-buat. Kalau mereka buat-buat, mereka nak bodek Nabi, mereka nak dapat apa? Nabi bukan orang kaya. Bukan pergi bodek Nabi boleh dapat pangkat. Bukan pergi bodek Nabi boleh dapat duit. Bukan pergi bodek Nabi boleh dapat apa-apa benda yang menyeronokkan. Tak ada guna. Pergi bodek Nabi pun tak ada guna. Kalau yang dia harap tu kebendaan, dia pergi bodek Nabi saja ya. Tapi dia pergi jumpa Nabi, dia bercakap isi hati dia. Betapa sedihnya dia. Tak ada dah anak. Kalau ada, dia kata aku pasti akan hantar dia pergi mati syahid lagi. Aku akan hantar dia untuk pergi perang dan aku reba kalau dia syahid. Ada manusia yang hati macam tu. Kata dalam kitab ni, mereka itu sama saja. Mereka itu duk buat excuse ni cerita ni. Mereka itu dusta pada tinggal daripada pergi berperang apabila nasihat mereka itu bagi Allah dan bagi Rasul dengan taat. Dan ikhtiar jalan kebajikan bagi orang yang pergi perang. Dan tiada menzahir yang tiada elok. Dan ikhlas, iman dan amal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ini golongan ni. Dia nak pi, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nak pi juga walaupun tak ada kenderaan boleh bawa dia pi, hati dia memang nak pi. Maka kerana tu Nabi SAW dah perang dalam perang Tabuk ni, Nabi pesan dekat sahabat-sahabat ada ni. Dalam perjalanan tu, waktu naik bukit, waktu turun duduk di lembah, waktu bermalam di tengah padang pasir dan sebagainya, Nabi tak henti-henti, tak lupa duk sebut dekat sahabat-sahabat ada ni. Nabi kata ada sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, walaupun hari ni dia tak sama dengan kita, tapi pahala dia sama macam pahala kita. Nabi kata. Cakap Nabi tu merujuk kepada orang ni. Orang yang nak pi tapi tak ada kemudahan untuk nak bawa mereka pergi perang sama dengan Nabi. Firman Allah, ma'alal muhsinina min sabil. Tiada atas segala orang yang mengerjakan kebajikan itu daripada jalan pada kemerkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dunia akhirat. Orang yang buat kebajikan tak ada sebab Allah nak murka mereka. Orang yang buat kebajikan tak ada pasal Allah nak murka mereka. Mereka buat benda baik walaupun manusia tak tahu, manusia cerca mereka, tapi tak ada pasal Allah nak murka mereka. Pasal mereka buat benda baik. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu benda baik yang mereka buat. Firman Allah, wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang amat mengampuni akan hambanya, lagi amat rahim dengan mereka itu. Itu dia. Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Allah tahu dia ni nak pi pasal apa, dia tak boleh pi pasal apa. Allah tahu hati dia sebenar-benarnya macam mana. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan
alla tajidu ma yunfiqun. Ini yang kita disebut tadi. Dia kata dan tiada dosa atas segala mereka apabila datang mereka itu akan engkau wahai Nabi SAW, supaya engkau bawa mereka itu pergi berperang. Mereka itu 7 orang Ansar. Engkau kata tiada aku dapat belanja barang yang aku hendak bawa kamu atasnya. Maka berpaling mereka itu daripada engkau, dan mata mereka itu menangis daripada air mata kerana duka cita. Itu dia cerita. Sebahagian daripada sahabat Ansar pergi jumpa Nabi, serah diri dekat Nabi. Bila-bila masa pun kalau nak pergi perang kami nak pergi. Tapi malangnya mereka orang susah, mereka orang miskin, kenderaan nak bawa mereka pergi tak ada. Dan Nabi pun tak boleh menyediakan kenderaan untuk bawa mereka pergi. Bila Nabi habaq kata aku tak boleh nak bawa hampa pergi, beralih mereka ni dalam keadaan menangis. Menangis kerana tak boleh pergi. Berperang sama dengan Nabi SAW. Bahawa tiada dapat mereka itu barang yang perbuat belanja pergi berperang itu. Maka bawa mereka itu oleh Sayyidina Abbas 2 orang. Dan Sayyidina Osman 3 orang. Dan Amin bin Umar 2 orang. 7 orang ni akhirnya pi juga. Tapi pi kemudian dibawa oleh orang-orang lain. Pi juga walaupun lewat. Innamas sabilu ala alladhina yasta'zinunaka wa hum aghniya'u. Radu bi an yakunu ma'al khawalif. Wa taba'allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Hanya jalan kesalahan itu ialah atas segala orang yang minta izin kepada engkau pada tinggal perang Tabuk itu. Sedangkan mereka itu kaya. Reda mereka itu bahawa ada mereka itu serta segala orang yang ketinggalan dengan ada uzur. Yakni ketinggalan sama dengan perempuan-perempuan, sama dengan kanak-kanak, sama dengan orang tua-tua. Hak ni salah. Hak tadi tak salah. Pasal apa? Dia nak pi tapi tak ada kemudahan untuk nak bawa dia pi. Nak beli kenderaan pun duit tak ada. Kod Nabi boleh siap kenderaan pun Nabi tak boleh siap. Maka dia tak pi kerana tak boleh nak pi. Hak macam ni tak dikira salah. Bahkan dia dapat pahala macam orang pi. Yang salah ni dia kata ialah orang yang ada segala-galanya. Kesihatan ada, duit ringgit ada, kenderaan ada banyak dan sebagainya, saja tak mau pi. Pi bagi alasan pula kepada Nabi untuk tak mau pi. Maka mereka ni semua dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dia dan telah ditutup Allah Subhanahu Wa Taala atas segala hati mereka itu. Dia ulang lagi sekali hati tadi. Orang yang macam ni Allah seal hati dia. Tiada terbuka untuk ikhtiar jalan kebajikan. Yang ni tak terbuka hati kepada agama ni, yang boleh jadi bahagia dunia dan akhirat. Maka mereka itu tidak ketahui wajib beriman dengan Allah dan Rasul. Dan tak tahu bahawa wajib taat kepada Allah dan Rasul pada suruh dan kepada tegah Allah dan Rasul. Dan tiada uzur pada ketinggalan daripada perbuatan Rasulullah suruh ataupun yang ia sendiri perbuat. Dia Allah Subhanahu Wa Taala marah sungguh dekat orang yang macam ni. Allah tutup hati dia sehinggakan dia tak nampak jalan agama ni, tak berasa nak buat. Ini yang kita takut. Dalam surah Al-Baqarah pun dia sebut benda ni. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Habis sin. Allah Subhanahu Wa Taala tutup. Mula Allah guna perkataan khatam. Khatam ni tutup lah. Yang kata dia buat khatam Quran tu maksudnya tutup. Maksudnya dah habis baca dah tutup. Tu yang lepas khatam Quran tak baca dah tu. Pasal khatam Quran ni pasal dia khatam lah. Tutup lah. Nabi Muhammad dipanggil khatamun nubuwah. Nabi penutup. Tak ada dah. Maknanya bila mai Nabi Muhammad tak ada dah Nabi lepas tu. Nabi penutup. Ayat dalam surah Al-Baqarah dia kata khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka ni. Wa ala sam'ihim, telinga tak dengar dah. Orang mai bercakap agama ke apa-apa pun tak masuk telinga dah. Allah Subhanahu Wa Taala tutup habis semua. Allah tutup ghishawah lah sekali dia kata sil habis bagi mati. Tak ada lah. Tak ada ruang nak masuk agama, nak masuk hidayah. Tak ada ruang nak masuk Islam dalam diri dia. Tak ada ruang untuk nak terima kesedaran. Hati dia tak ada tempat untuk nak terima kebenaran.
Maka tak heran tuan-tuan, bila jadi macam ni, habislah, rosaklah dia, tidak ada kebahagiaan dunia akhirat. Tak ada. Kita duk nampak sangat dah kata Islam ni betul, dia tak nampak. Allah tutup. Allah tutup bukan kerana saja nak buat naya dia, tapi kerana dia pilih untuk Allah tutup hati dia. Dia pilih. Daripada awal-awal dia tunjuk dia tak suka agama, maka Allah tutup hati dia. Tapi manusia yang tunjuk dia suka dekat agama, Allah bagi hidayah dekat dia. Sudah main Nabi SAW duk ada depan dia. Nabi duk baca ayat Quran. Nabi duk tunjuk contoh yang baik dekat mereka. Akhlak Nabi duk ada depan mereka. Hati mereka mengaku Nabi ni orang baik. Nabi ni orang bagus. Nabi ni sewajarnya dilantik menjadi pemimpin. Nampak depan mata tapi tak mau terima Nabi. Dengan kerana tu Allah tutup hati mereka. Bila Allah tutup hati, habis. Dia kata. Dan tutup ni pula Allah SWT kata tutup sekali dengan sil. Habis semua. Peteri habis. Maka bila mai seruan kepada jihad, seruan kepada nak pergi perang sama dengan Nabi SAW, depa tarik diri, depa tak mau pergi. Dan tiada uzur pada ketinggalan daripada perbuatan yang Nabi SAW suruh ataupun Nabi sendiri buat. Nabi bukan suruh orang pergi perang, bahkan Nabi sendiri pergi perang. Dia boleh tengok tapi tak ambil pengajaran. Kok kata Nabi ni duk suruh orang pergi perang, Nabi sendiri tak pergi. Kok kerana tu dia tak mau ikut, satu pasal lah. Dia kata apa dia ni? Dia suruh kita pergi perang yang dia tak pergi. Kok pasal tu dia nak tolak seruan tu. Tak. Nabi suruh, Nabi duduk depan sekali masa pergi perang. Pun dia tak ambil pengajaran, sang dia tak mau pergi juga. Seperti perang Tabuk. Dia kata, serta ada belanja. Sedangkan mereka ni orang yang ada duit. Ada belanja untuk nak beli kenderaan, untuk nak naik kenderaan tu pergi perang. Mereka ada duit saja tak mau pergi. Firman Allah, ya'taziruna ilaikum iza raja'tum ilaihim. Tuhan kata pula lagi dekat Nabi, minta uzur mereka itu, yakni munafik itu kepada kamu ya Rasulullah, apabila kamu balik kepada mereka itu daripada Tabuk. Mereka itu lebih 80 orang. Datang minta uzur dengan jalan yang batil. Tuhan bagi tahu dah dekat Nabi, Tuhan kata wahai Muhammad, lah ni depa tak mau pergi perang. Kamu pergi perang, balik esok depa akan jumpa kamu bagi cerita macam-macam. Ya Rasulullah, saya tak pergi itu bukan pasal apa, merepek cerita yang tu, cerita yang ni dan sebagainya. Tuhan habaq dah dekat Nabi. Bila Nabi balik sungguh 80 orang duk beratok nak jumpa Nabi kerana nak bagi alasan kenapa tak pergi perang. Ni yang berlaku. Firman Allah, qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Kata olehmu wahai Muhammad bagi mereka itu, jangan kamu minta uzur. Tiada kami percaya lagi bagi kamu. Sungguh telah mengkhabar akan kami oleh Allah Ta'ala daripada segala khabaran kamu ini. Tuhan kata dekat Nabi, wahai Muhammad, kamu balik, mereka ni nanti mai jumpa kamu. Kamu bagi tahu dekat mereka ni, la ta'taziru. Tak usah duk main bagi alasan aku tak mau dengar. Lan nu'mina lakum. Hampa ni memang jenis tak mau beriman. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum. Tuhan dah bagi tahu dekat aku, kala sebenar hampa ni. Aku dah tahu dah. Bagi tahu kat mereka, aku dah tahu hampa punya true kala. Perangai hang sebenar macam mana Tuhan dah bagi tahu kat aku. Allah suruh Nabi Muhammad kata begitu dekat mereka. Tak usah duk main buat sandiwara depan aku. Tak usah duk main buat cerita kat aku. Aku tak mau dengar semua ni. Kamu memang jenis tak beriman dengan Allah. Dan Allah dah bagi tahu dekat aku. Kamu sebenar ni siapa. Cakap macam tu dekat mereka. Daripada tiada iman kamu dengan Allah dan Rasul pada hari akhirat. Tuhan dah bagi tahu dekat aku. Hampa ni memang jenis tak percaya Tuhan. Tak percaya hari akhirat. Dan mengolok-olok dengan Allah dan dengan Quran dan dengan Rasul. Bahkan hampa ni jenis manusia. Dengan Quran, dengan Nabi. Hampa buat main-main. Hampa buat perli-perli. Bagi tahu dekat mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah tahu dah mereka ni siapa. Firman Allah. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Dan lagi melihat Allah akan kamu itu akan amalan kamu yang kufur maksiat itu dan Rasulnya demikian itu juga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memperlihatkan amalan mereka ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan bagi Nabi nampak amalan mereka ni sebenar-benarnya macam mana. Baik ke tak baik ke. Allah dah tunjuk dah. Summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan dikembalikan kamu kepada Allah Ta'ala yang tahu ghaib dan yang nyata. Bagi tahu dekat mereka ni, satu hari hampa akan mati.
Satu hari hampa hak duk bohong ni, hak duk buat main-main dengan Tuhan, hak duk buat main-main dengan Nabi, hak duk buat bercakap lebih kurang ni, satu hari summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah. Satu hari hampa akan balik menghadap Allah, Tuhan yang tahu benda gaib dan benda nyata. Satu hari hampa akan mati. Telah mengkhabar Allah akan kamu dengan barang yang ada kamu beramal, sama ada kebajikan ataupun kejahatan. Esok Allah Subhanahu Wa Taala akan balas kamu. Kamu ni salah satu daripada dua tempat. Kalau baik, kamu masuk syurga. Kalau selama ni kamu jahat, tempat kamu di neraka. Tu aja. Bagi tahu dekat depa benda ni. Firman Allah, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum. Lagi bersumpah mereka itu dengan nama Allah bagi kamu apabila kamu sampai balik kepada mereka itu daripada Tabuk. Kata mereka itu sebenar-benar uzuk pada ketinggalan itu. Tuhan nampak dekat Nabi, ni kamu balik perang ni, mereka akan mai jumpa, bukan setakat mai bagi alasan dengan sumpah-sumpah sekali. Mereka ni jenis tak tahu malu, jenis tak tahu takut dengan Tuhan. Mereka boleh cakap apa saja, sumpah sebut nama Allah, sedangkan lepas sebut nama Allah mereka nak bohong. Tuhan habaq dah dekat Nabi benda ni, supaya kamu berpaling daripada marah mereka itu. Mereka akan mai jumpa kamu, mereka akan cakap macam-macam cakap dengan tujuan supaya kamu tak marah dekat mereka. Fa'aridu anhum innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Maka berpalinglah kamu daripada mereka itu. Tuhan kata ni semua sandiwara wayang hak mereka nak buat ni, tak sadut dengar, berpaling daripada mereka. Tuhan habaq dah dekat Nabi. Ni benda hak mereka nak mai jumpa Nabi ni, Tuhan habaq dah. Sungguh bila Nabi balik daripada perang Tabuk, jadi macam yang Tuhan kata. Tuan-tuan, buka dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim ada cerita. Kita akan baca hadis tu pada kuliah yang akan datang. Nabi balik saja daripada perang Tabuk, Nabi terus masuk masjid sembahyang sunat. Habis-habis saja sembahyang sunat, tengok queue panjang dah. Nak masuk mai jumpa Nabi seorang-seorang, 80 orang dah ada. Ni geng yang tak pergi perang, sedangkan tak ada sebab. Masuk mai 80 orang, macam-macam duk gelembong Nabi, duk tipu Nabi, duk buat cerita yang bukan-bukan, nak cerita dekat Nabi pasal apa depa tak pergi perang. Allah bagi tahu dah dekat Nabi. Nabi cuma nak tengok kelaku depa ni aja. Dengar cerita depa seorang, dengar cerita semua sekali bersumpah dengan nama Allah. Aku tak pi ni pasal aku sakit kaki, aku tak pi ni pasal aku sakit anu, aku tak pi ni pasal, bagi alasan macam-macam dekat Nabi. Sedangkan Nabi tahu dah semua benda ni Allah dah bagi tahu awal-awal. Macam yang Allah bagi tahu macam tu jadi. Tuhan kata dekat Nabi, fa'aridu anhum, maka berpalinglah kamu daripada mereka ni. Tak sedut layan mereka. Bahwasanya mereka itu innahum rijsun, sesungguhnya mereka itu kotor, jahat hati mereka itu. Dia. Rijsun ni kalau terjemah maksud dia najis. Tuhan guna perkataan rijsun. Rijsun maksudnya benda yang najis, kotor, keji, tak elok. Allah sifatkan orang yang tak mau pergi tolong Nabi ni sebagai rijsun, sebagai najis, benda kotor, benda keji. Bahawa mereka itu kotor, jahat hati mereka itu, dan tempat kembali mereka itu neraka jahanam. Tuhan kata. Tu sedut layan mereka ni, buang masa aja layan mereka ni. Mereka ni esok aku tolak pergi neraka semua sekali. Balasan dengan barang yang ada mereka itu usaha daripada tinggal beriman kepada Allah dan Rasul dan tidak taat suruh dan tegah keduanya. Tak mau nak ikut suruhan dan tegahan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Bersumpah mereka itu, yakni orang-orang munafik yang tak pergi perang tu, kepada kamu supaya kamu redha dengan mereka itu. Maka jika kamu redha dengan mereka, maka bahawasanya Allah Taala tidak redha daripada segala kaum yang fasik-fasik itu. Itu dia. Tuhan kata dekat Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu terima depa ni, kamu kata okeylah, tak apalah, aku terima hampa punya mengaku silap ni, aku terima. Tuhan kata kamu terima pun aku tak terima. Tuhan kata. Tuhan marah sungguh dekat orang-orang ni. Maka tiada manfaat redha kamu serta murka Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata tak ada guna kalau kamu ampun, kamu bagi kemaafan dekat depa, kerana aku tak akan ampunkan depa. Tuhan kata. Firman Allah, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Bermula Arab ulu,
Yang ni Arab Badui ni. Arab Badui dia panggil Arab Ulu. Pasal mereka ni tak bertamadun. Duduk tengah padang pasir. Tak ada rumah. Bahkan hidup sentiasa pindah randah. Tang mana tempat ada wadi, ada kawasan air, tentu kawasan mereka duduk. Duduk guna air sampai kering, pindah pergi cari tempat lain pula. Maka mereka ni dipanggil Arab Dusun. Ataupun Arab, orang Arab Darat dia panggil. Ataupun orang Arab Ulu. Bermula Arab Badui itu sangat banyak jalan kufur dan munafik daripada Arab negeri. Nak banding, dia kata puak Arab Badui dengan Arab hak duduk dalam pekan ni, Badui ni teruk, dia kata. Pasal mereka ni jauh terpencil, tak terdedah kepada seruan Islam. Macam kita hari ni lagu mana? Orang duduk pekan dengan orang duduk kampung ni hak mana bagus? Kita lah ni. Orang pekan. Orang pekan bagus. Kok mana pun orang pekan bagus. Walaupun kita tengok dalam pekan ni macam-macam apa semua. Tapi orang pekan tuan-tuan. Kesedaran kepada Islam cukup tinggi. Kampung ni dia jadi karat pun mana tau. Sungguh. Pergi masjid-masjid di Kuala Lumpur. Tuan-tuan pergi masjid Abu Bakar As-Siddiq dekat Bangsar tu. Kuliah pengajian penuh. Penuh orang. Walhal semua orang sibuk. Tu hak mai tu duduk Bukit Bangsar, duduk kawasan-kawasan Lorong Ma'ruf apa semua belakang-belakang Masjid Bangsar tu, semua tu kawasan-kawasan orang middle class golongan upper class duduk di Bukit Bangsar tu. Tapi buat kuliah pengajian, turun mai penuh masjid. Itu baru dari segi menghadiri kelas pengajian. Baru dari segi tu. Dari segi kualiti mereka yang mai tu pula tengok. Mereka pergi dengar ceramah tuan-tuan, mereka bawa Quran. Mereka pergi dengar ceramah, mereka bawa Quran terjemahan. Bila ustaz tu baca satu ayat Quran, habang surah Luqman ayat 9. Mereka buka surah Luqman ayat 9 tu. Satu buku pula ada di tangan, tulis pula. Kalau dia dengar apa hadis dia tak pernah dengar, tulis. Ini keadaan orang pekan lah ni, orang bandar. Kita kat belah kampung ni, ya Allah. Kita habang satu benda yang memang kena buat benda tu. Lawan kita balik. Macam-macam dia hantar bubuh. Dia ni lagu ni, dia ni lagu ni, dia ni karut, pecah belah, masyarakat, apalah. Macam-macam dia sumpah seranah kat kita. Dia terbalik. Patut duduk di kampung ni tak ada benda-benda karut, hadut kacau ni korang. Banding dengan pekan. Korang benda kacau ni. Sepatutnya hati lebih bersih untuk nak menerima Islam. Sepatutnya. Pekan tu dengan macam-macam. Selang 2-3 pintu jumpa karaoke. Selang 2-3 pintu jumpa pub. Selang 2-3 pintu jumpa jual kari pub. Selang 2-3 pintu. Lah ni ada pula spa pula satu lagi. Spa. Popular lah ni. Spa dia panggil. Apa ni kata masuk pergi dengan urut. Cara nak urut kaki saja pun boleh. Cara nak urut badan pun boleh. Macam-macam duk main dalam pekan ni. Tapi mereka dari segi amalan Islam mereka bagus. Rupanya bila kita baca balik dalam Quran, rupanya macam tu. Arab Badui hak dusun ni cukup payah nak terima Islam. Arab hak duduk dalam pekan ni mudah menerima Islam. Maka dia kata di sini Al-A'rab, yakni Arab Badui itu asyaddu kufran wa nifaqa. Dahsyat depa ni dari segi kekufuran dan nifak. Depa ni dahsyat. Tebal dalam hati depa. Dia nak boleh terima kebenaran Islam, nak buang amalan jahiliah yang dia duk pegang tu cukup susah. Pasal apa? Pasal asyaddu kufran wa nifaqa. Bermula Arab Badui itu sangat banyak jalan kufur dan munafik daripada Arab negeri, dia kata. Kerana kering hati mereka itu. Itu dia kata. Puak ni kering, dia kata, hati kering. Kering ni karut lah tuan. Kan? Kalau kita lawan bola dengan anak Indo pun susah, dia betih kering. Dia betih kering. Dia rendah kaki kita balik jenis urut. Betih kering. Betih kering pun karut dah, hati kering. Bayangkan tengok. Hati kering. Tuan-tuan tengok hadut jadilah ni, jenayah-jenayah hadut jadi di Malaysia lah ni, cukup untuk membayangkan dekat kita, penjenayah hari ni hati kering. Dia pergi kidnap satu perempuan, dia bawa pergi mana kan, dia rape perempuan tu, ikat kaki, ikat tangan, dia rape perempuan tu, lepas tu dia katok kepala bagi mati, lepas tu bakang bagi hangus, lepas tu pergi buang dalam lubang apa tak mana lah. Tuan-tuan, orang nak boleh buat macam ni, hati cukup kering. Hati cukup kering. Kita yang hati tak kering ni, kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Ada orang sembelih ayam pun tak boleh, kerana hatinya terlalu basah. Kan? Sembelih ayam pun tak boleh. Bagi pisau, bagi terus sembelih ayam.
Ayam mata mambu ni nak sembelih. Tak boleh, dia kesian ke ayam ni. Tapi bila ayam tu sudah jadi gulai, hilang belah kesian dah. Ada yang macam tu. Hati kering, dia kena hati kering, dia gamak nak buat benda-benda macam ni. Oh, hari ni kita tengok jenayah memang dibuat oleh orang yang hati betul-betul kering. Maka dia bagi tahu di sini, Arab Badui ni kering hati mereka itu. Dan kasar tabiat mereka itu. Dan jauh daripada dengar ajaran Quran. Dan terlebih mustahak dan terlebih aula bahawa tiada ketahui mereka itu akan segala hukum. Dia kata. Kerana mereka ni hati kering, duduk pula tengah padang pasir, maka lebih aula lah. Wajar lah kalau mereka ni pergi jadi tak mau kepada agama. Pasal apa? Pasal mereka jauh daripada seruan Islam. Pasal mereka ni duduk berkawan sama-sama kasar. Jenis melawak kasar, semua kasar. Semalam kita cerita di masjid Padang Temusuh. Orang Arab Bedui, dia susah miskin. Dia nak bahagian zakat. Dia Islam. Maka dia nak bahagian zakat. Dia nak minta zakat daripada Nabi. Itu dia rentak baju Nabi. Dia nak minta bantuan zakat daripada Nabi. Dia pergi pegang baju Nabi, dia rentak. Lekat bekas merah di tengkuk Nabi ni. Sahabat Nabi ni hampir-hampir nak pergi pukul dia. Kerana dia kasar dengan Nabi macam tu. Bayangkan sahabat-sahabat punya ikram Nabi, punya hormat Nabi, punya jaga Nabi, punya respect Nabi. Mai-mai dia ni, dia pergi rentak baju Nabi sampai relang merah di tengkuk Nabi ni. Sahabat bangkit nak pergi cepuk dia. Nabi kita nanti selalu. Nabi tanya dia apa hal. Dia kata, mana bahagian zakat aku? Aku orang miskin nak minta duit. Kasar dia begitu. Nabi pun tak kata apa. Nabi beralih dekat sahabat. Nabi kata bagi kat dia. Dia menuntut hak dia. Nabi kata bagi kat dia. Ni Bedui. Dalam masjid dia berkencing. Ini semua hadis-hadis yang menceritakan tentang kasar mereka ni. Jenis kasar. Dalam masjid dia berkencing. Bangkit di tepi tu. Oh, kencing. Sayyidina Umar terus bangkit angkat pedang. Nabi kata nanti. Biar dia sempurnakan qada hajat dia. Nabi kata. Aku kalau terus pergi nak ceput dia lari. Satu masjid dia nak duduk basuh pula. Takkan dia nak tunggu. Jadi Nabi SAW kata, biar dia sempurnakan qada hajat dia. Hajat dia bagi selesai dulu. Dah habis semua, baru pergi abang kat dia. Tang ni bukan tempat dia. Lain kali pergi buat tang basuh tempat tu. Kasar lepas ni. Jenis orang yang kasar. Dia kata, dan kasar tabiat mereka itu. Dan jauh daripada dengar ajaran Quran. Maka lebih mustahak dan lebih aula. Bahawa tiada ketahui mereka itu akan segala hukum. Yakni barang yang diturun Allah Subhanahu Wa Taala ke atas mereka itu. Ke atas Rasulnya. Menasabah kalau sekiranya mereka tak tahu. Quran mereka tak tahu. Nabi mereka buat tak kenal dan sebagainya. Menasabah. Pasal apa? Pasal mereka ni jenis kasar. Jenis orang ulu. Begitu. Firman Allah, wallahu alimun hakim. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat ketahui, lagi amat hakim pada perbuatannya dengan mereka itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih tahu tentang hal keadaan orang-orang Badui ini. Firman Allah, wa minal a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghramah. Dan setengah daripada Arab ulu, yakni Arab Badui itu, mereka yang ambil i'tiqad, harta yang ia belanja itu rugi sahaja. Sebahagian mereka ingat macam tu. Duit kita, kalau kita bagi derma untuk agama, rugi. Apa pun tak boleh. Rugilah. Daripada duit ada 10,000, pergi derma 1,000, tinggal 9. Tinggal 9, 10 tolak 1, 9 rugi. Ya? Dia faham macam tu. Ni, benda yang duk bagi ni semua, bagi ni bukan nak bawa untung, tetapi membawa rugi. Sebahagian mereka beriktikad, berkepercayaan macam tu. Bahkan, dia percaya tiada pahala di akhirat esok. Bagi liau saja, dia kata, tak ada nak boleh pahala apa. Firman Allah, wa yatarabbasu bikumud ad-dawaira tu. Tolong perbetul bagi dia. Ad-diwar. Syaddah tu bukan bagi bawah. Bagi atas. Wa yatarabbasu bikumud dawair. Dan menanti-nanti ia, yakni Badui itu dengan kamu akan masa ia datang kebinasaan atas kamu. Itu dia. Bahkan mereka ni sentiasa duduk tertunggu-tunggu. Bila bala Tuhan nak turun mai kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang ikut Nabi Muhammad ni. Bila nak binasa mereka ni. Alaihim da'iratu tu. Bukan da'aratu. Alaihim da'iratus sau'i. Atas mereka itulah kebinasaan daripada azab dan bunuh. Tiada atas kamu hai muslim. Wallahu sami'un alim. Dan Allah Ta'ala Tuhan yang amat mendengar segala perkataan hamba dia. Lagi amat tahu segala perbuatan mereka itu. Firman Allah, wa minal a'rab man yu'minu billah wal yawmil akhir
wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah wa salawatir rasul. Dan setengah daripada Arab Ulu, yakni orang Badui ini, mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat dan ambil i'tiqad barang yang ia belanja itu qurbah, yakni boleh menghampirkan diri dengan Tuhan dan kebajikan dan mendapat pahala pada Allah Ta'ala dan menjadi wasilah kepada doa Rasulullah bagi mereka itu. Itu dia. Dia nak cerita dekat kita, Arab Bedui ni pun serupa kita lah. Serupa lah. Di kalangan Arab Bedui ni, satu, ada yang ingkar langsung. Di kalangan Arab Bedui ni, ada yang munafik. Di kalangan Arab Bedui ni, ada yang beriman dengan Allah. Sama lah. Tentang bangsa apa pun sama lah. Orang Melayu pun macam tu. Arab yang bukan Bedui pun macam tu. Orang Cina yang jadi orang Cina Islam berapa juta ada di negeri Cina tu pun serupa macam tu lah. Yang kata Cina ni pun serupa macam tu. Hak Islam, hak kafir, hak munafik pun ada. Orang Melayu pun sama. Orang Melayu pun sama. Hak bantah. Terus kata apa? Bantah Tuhan. Orang Melayu. Berapa banyak orang Melayu bantah Tuhan? Berapa banyak orang Melayu bantah Tuhan? Terang-terang tunjuk kebantahan pun ada. Tak ada nak heran apa. Ayat Quran dia boleh pergi ulah buat main-main pun ada. Nak kata apa kat dia? Sopalah. Kita duk kata Arab Bedui aja derhaka kepada Allah. Sama aja. Orang Melayu pun sama. Siapa pun sama aja. Maka manusia ni dia kata Arab Bedui ni pun samalah. Ada sebahagian daripada mereka ni yang menganggap apa? Yang menganggap hak Nabi kata ayat Quran hak turun ni semua tak boleh pakai. Ada satu golongan anggap macam tu. Ada pula satu golongan lagi mengaku Islam, terima ayat Quran, terima hadis Nabi. Tapi bila mai ayat Quran suruh infak fi sabilillah, dia kata kalau kita bagi derma ni merugikan. Maknanya dia munafik. Ada pula sebahagian lagi, dia kata orang Arab Bedui ni, wa minal a'rab man yu'minu billah, beriman dengan Allah. Wal yaumil akhir, dia beriman dengan hari kiamat. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'inda Allah. Dan dia menganggap derma hak dia bagi ni boleh mendekatkan diri dia dengan Allah. Maknanya dia beriman. Dia anggap hak dia bagi ni boleh dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala wa salawatir rasul. Bahkan dia menganggap kalau Nabi minta dia infak harta, belanja harta pada jalan Allah, dia belanja. Itu menjadi satu wasilah kepada Nabi boleh doa kepada dia. Dia percaya macam tu. Maka dia bagi derma. Bila dia bagi derma, Nabi SAW angkat tangan, minta dekat Tuhan, ya Allah berkatilah orang ni. Dia anggap doa Nabi itu membawa kebaikan dekat dia. Maknanya dia beriman kepada Allah. Maka orang Badui pun ada yang macam ni. Dia kata yang beriman pun ada. Ala innaha qurbatun lahum. Ala tu bukan illa. Tu ayat tu. Ala. Alif lam alif tu alif fathah, lam alif pun fathah, bukan illa. Ala innaha qurbatun lahum. Ketahuilah olehmu bahawasanya nafkah itu kebajikan bagi manusia. Yang menghampirkan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tuhan pula lagi bagi tahu, dia kata siapa yang belanja harta untuk jalan Allah, maka dia mendapat kebajikan di sisi Allah. Firman Allah, sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Lagi memasuk akan mereka itu oleh Allah pada dalam rahmatnya, yakni dalam syurga. Bahkan orang yang buat macam yang Allah suruh, Allah kata aku tak ada janji lain dekat dia, melainkan aku janji dia akan masuk syurga. Tuan-tuan, dahsyat. Tuhan dia tak ada janji lain. Tak ada janji-janji keduniaan pun tak ada. Tuhan janji satu je. Cerita dia apa-apa hampa taat dekat aku bagi syurga. Hampa buat apa yang aku suruh, aku bagi syurga. Benda aku larang, aku kata jangan pergi duk buat, hampa semua pakat tak pergi buat kerana aku kata jangan pergi, aku bagi syurga. Allah janji bagi syurga ni, menunjukkan syurga ni, Allahu Akbar, janji yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, innallaha ghafurur rahim. Bahwasanya Allah Ta'ala, Tuhan yang amat mengampuni bagi dosa hambanya, lagi amat rahim dengan mereka itu. Tuhan kok mana pun maha pengampun. Tuan-tuan, silap ni semua orang buat silap. Tapi orang yang paling baik ialah bila dia buat silap, ada teguran dekat dia, dia menerima teguran itu dan dia minta ampun dekat Tuhan. Ini orang paling baik. Siapa tak buat silap? Bercakap ni tuan-tuan, kita lidah bukan ada tulang. Ikut kita nak petik lagu mana lah. Kita nak kata apa, kita katalah. Tapi kalau hak kita kata tu bertepatan dengan suruh Allah, dengan Quran, dengan hadis, kita dapat janji baik.
Tapi kalau lidah kita petik, pergi bercakap benda fitnah, pergi bercakap benda dosa, pergi bercakap benda yang boleh menjatuhkan aib orang dan sebagainya. Kita pergi bercakap dengan niat memang nak menghina orang dan sebagainya. Misalnya niat kita begitu. Binasa kita. Binasa kita. Atas kita lah kita nak petik lidah kita macam mana. Dan kita akan bertanggungjawab atas apa yang kita kata. Jadi ambil yang tibar benda ni. Ayat Quran bila kita baca bukan sekadar nak ingat balik apa yang jadi dulu aja. Bukan sekadar nak tahu apa berlaku zaman Nabi dulu, zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad dulu, bukan macam tu aja. Tapi ayat Quran ni kita baca tujuan nak ambil pengajaran untuk diri kita. Kita baca, kita ambil pengajaran. Kalau nampak ayat ni nampak macam duk beritahu kata kita silap, gostan balik buat lagu yang betul punya. Kita baca ayat Quran, kita baca hadis Nabi nampak macam benda ni nampak nak beritahu kita ni tak kena. Buat bagi kena balik. Itu saja. Maka ketika itu Quran dan hadis Nabi memberi pengajaran kepada kita dan dia betul-betul memberi petunjuk kepada kita semua. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan bermula segala orang yang dahulu yang mula-mula beriman dengan Rasulullah daripada segala orang muhajirin dan ansar, sahabat-sahabat Nabi itu, wallazina tabauhum bi ihsan, dan orang yang ikut depa itu ikut dengan melakukan kebajikan dan amal soleh. Ini kita nak tengok macam mana janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ikut sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, apakah janji Allah kepada mereka semua. Wallah. Kalau kita masuk cerita Masjid Dirar, kita duk dengar banyak sangat dah duk cerita pasal Masjid Dirar. Masjid Dirar, masjid yang membawa mudarat. Masjid yang macam mana yang dikatakan Masjid Dirar? Kita tahu secara kasarnya zaman Nabi ada berlaku benda ni. Satu orang buat satu masjid cantik, kemudian dia nak panggil Nabi pula nak pergi rasmi masjid dia. Dan Nabi pun memang dah sanggup dah nak pergi, tiba-tiba Allah larang Nabi tak bagi pergi. Bukan setakat larang Nabi tak bagi pergi, bahkan diperintahkan supaya masjid itu diruntuhkan dan dibakar. Bukan setakat diperintahkan masjid itu diruntuhkan dan dibakar, bahkan dijadikan tapak masjid itu sebagai lungguk sampah. Apa hal dengan Masjid Dirar ni? Kita akan baca insya-Allah cerita tentang Masjid Dirar dan kita akan tahu apa dia Masjid Dirar itu sebenarnya. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.